Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Farahdilah. Baiklah, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran dalam mata pelajaran sains. Untuk hari ini, kita akan masuk unit yang baru iaitu unit 7, ketumpatan. Apakah itu ketumpatan ya? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tajuk ini, pastikan murid-murid menonton video ini hingga ke akhirnya. Jangan lupa, murid-murid boleh merujuk buku teks di halaman 95. Mari kita teruskan. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menyatakan objek yang timbul dan objek yang tenggelam, dan kedua, menghubung kait objek yang timbul atau tenggelam dengan ketumpatan. Manakala kriteria kejayaan pula, murid berjaya sekiranya murid boleh menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 objek yang timbul dan objek yang tenggelam dengan betul. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan aktiviti yang pertama, iaitu menyatakan objek yang timbul dan objek yang tenggelam. Timbul atau tenggelam? Mari kita lihat gambar ini. Kina menunjukkan itik mainannya yang berada di dalam akuarium kepada ayahnya. Kina pun berkata, "Ayah, itik mainan saya timbul lah." Mengapakah itik mainan Kina tidak tenggelam ya? Pada pendapat murid-murid, apakah yang terjadi sekiranya Kina memasukkan ikan emas yang baru dibelinya itu ke dalam akuarium? Adakah ia akan timbul atau tenggelam? Cuba murid fikirkan. Ya, kesemua ikan-ikan itu akan tenggelam di dalam air. Bagus semua. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat pelbagai objek atau bahan di sekeliling kita yang boleh timbul di permukaan air dan ada yang boleh tenggelam di dasar air. Apakah objek yang boleh timbul dan tenggelam itu ya? Jom ikut cikgu, sama-sama kita ke taman berdekatan. Mari kita lontarkan batu ke dalam air. Batu itu tenggelamlah. Ranting ini pula timbul. Mari kita uji objek timbul dan objek tenggelam. Antara alat dan bahan yang disediakan adalah akuarium kecil, sabun, duit shilling, gabus, bola pimpong, span dan guli. Langkah-langkahnya adalah: pertama, isikan air ke dalam akuarium. Kedua, masukkan objek yang diuji ke dalam akuarium. Dan ketiga, perhatikan sama ada objek itu timbul atau tenggelam. Dan yang terakhir, rekodkan pemerhatian kamu seperti di dalam jadual A. Mari kita mulakan eksperimen kita. Mula-mula, kita masukkan dahulu duit shilling.
Lihat, hasilnya duit shilling tenggelam. Seterusnya, bola pimpong. Bola pimpong kelihatan timbul. Kita teruskan menguji menggunakan guli. Ya, guli ini tenggelam. Seterusnya adalah sabun. Jom kita masukkan. Sabun ini juga turut tenggelam. Kita cuba pula dengan meletakkan gabus. Lihat, gabus ini timbul. Dan yang terakhir, kita masukkan spine. Sama juga seperti gabus. Spine ini juga timbul di permukaan air. Oleh itu, berdasarkan aktiviti yang telah kita lakukan tadi, objek yang timbul adalah bola pimpong, gabus dan spine. Manakala, objek yang tenggelam adalah duit shilling, guli dan sabun. Persoalannya di sini, mengapakah ada objek yang boleh timbul dan ada pula objek yang boleh tenggelam? Mari kita teruskan pembelajaran untuk menjawab persoalan ini dengan beralih ke aktiviti yang kedua, iaitu menghubung kait objek yang timbul atau tenggelam dengan ketumpatan. Timbul atau tenggelam sesuatu objek adalah berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut terhadap ketumpatan air. Mari kita sama-sama lihat situasi ini. Spine mempunyai banyak rongga udara. Sabun tiada rongga udara. Spine itu timbul lah. Sabun pula tenggelam. Ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Ada objek yang lebih tumpat daripada air dan ada objek yang kurang tumpat daripada air. Untuk lebih faham, murid boleh ingat maklumat ini. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Contohnya, hasil eksperimen tadi, spine, bola pimpong dan gabus kurang tumpat daripada air. Oleh itu, ia akan timbul di permukaan air. Bagi objek yang lebih tumpat daripada air, akan tenggelam. Contohnya, duit shilling, guli dan sabun lebih tumpat daripada air. Oleh itu, ia akan tenggelam ke dasar air. Jadi, murid-murid sudah jelas kan? Mari kita cuba menjawab persoalan kedua ini. Mengapakah kayu balak timbul di permukaan air, tetapi gelang getah tenggelam di dalam air? Cuba murid-murid fikirkan. Ya, betul. Kayu balak timbul kerana kayu balak adalah kurang tumpat daripada air. Manakala, gelang getah tenggelam adalah kerana gelang getah lebih tumpat daripada air. Sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini adalah objek yang timbul ialah objek yang berada di permukaan air. Objek ini kurang tumpat daripada air. Objek yang tenggelam pula adalah objek yang berada di dasar air. Objek ini lebih tumpat daripada air.
Murid-murid, kita sudah tiba di bahagian latihan. Murid diminta untuk membuat buku aktiviti sains muka surat 63 dan 64. Murid perlu membaca dan fahamkan setiap kehendak soalan. Di dalam muka surat 63, murid diminta untuk menyatakan hasil pemerhatian aktiviti. Nyatakan objek apakah yang boleh timbul atau tenggelam berdasarkan senarai objek yang disediakan. Kemudian, nyatakan sebab dan berikan contoh objek lain mengikut kehendaknya. Manakala, dalam muka surat 64 pula, murid perlu memilih jawapan dan menulis mengikut ayat dan pemerhatian yang sesuai. Cikgu berharap latihan ini dapat memberikan kefahaman dan pengukuhan kepada murid dalam topik ini. Jangan lupa untuk menghantar hasil tugasan murid-murid melalui WhatsApp ke nombor personal cikgu. Jangan lupa ya! Jadi murid-murid, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian yang diberikan sepanjang proses pembelajaran tadi. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita yang seterusnya. Bye!